Saya masih ingat lagi antara satu akhlak yang saya belajar daripada Syekh Solah ialah Syekh Solah ada menulis buku berkaitan dengan mukjizat Al-Quran, ya, dan kitab itu kitab yang sangat-sangat bagus isinya. Dan Syekh Solah juga adalah pensyarah di universiti. Tetapi Syekh Fadhil Hasan Abbas telah mengkritik satu pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Solah dalam kitab beliau tentang mukjizat Al-Quran, dan kerana kritikan tersebut, walaupun Syekh Solah berpendapat bahawa pandangan dia masih justify, tetapi ekoran daripada kritikan yang dibuat oleh Syekh Fadhil Hasan Abbas terhadap satu pendapat Syekh Solah dalam kitab berkenaan, kitab tu warna pink masa saya beli dulu, 30 tahun ke 20 tahun sudah. Syekh Fadhil Hasan Abbas Syekh Solah yang mengajar subjek Ijaz Al-Quran di universiti mengambil keputusan untuk tidak menggunakan kitab yang dia sendiri tulis, tetapi dia menggunakan kitab yang Syekh Fadhil Hasan Abbas tulis untuk mengajar subjek tersebut, walaupun dia sendiri ada kitab berkenaan, kerana rasa hormat yang begitu tinggi beliau kepada Syekh Fadhil Hasan Abbas. Saya bila sebut benda-benda macam ni, saya rasa sebab dan sedih. Saya tak tahu sebab apa. Adakah kerana saya rindukan Jordan ke, ataupun macam mana. Tapi kita belajar daripada ulama'-ulama' ni, sometimes benda-benda yang dia tak ajar kita, dia tak spesifik ajar kita, tapi bila kita tahu kejadian-kejadian tersebut, kita belajar something. Ya, saya pernah cerita dalam salah satu buku saya tak ingat buku yang mana. Saya dan kawan-kawan kami pernah jumpa dengan Syekh Solah, ini bukan Syekh Fadhil Hasan Abbas lah, dengan Syekh Solah Al-Khalidi. Kami tanya dia soalan tentang hadis. Syekh Solah ni penghususan di Al-Quran. Jadi Syekh Solah pun terangkan sikit, gini. Lepas tu dia kata, tapi sebenarnya tentang persoalan hadis ni, bukan aku sepatutnya yang kau tanya. Engkau sepatutnya tanya hal ini kepada Dr. Hamam Said, iaitu orang yang specialize dalam bidang hadis. Walaupun penerangan yang saya Solah bagi tu dah cukup luas dan dah cukup hebat dah sebenarnya, tapi dia kata patutnya benda macam ni tanya pada Dr. Hamam Said, bukannya dengan aku, sebab ini penghususan beliau. Dalam satu occasion lain, sebab kami bukan plan, tapi maknanya benda tu terjadi, dan lepas tu baru kita orang fikir balik, kami jumpa dengan Dr. Hamam Said dan kami berbincang dengan dia. Timbul satu persoalan berkaitan dengan Al-Quran, dan bila kita bincang, Dr. Hamam Said pun terangkan begini. Lepas dia kata, tapi dalam benda-benda yang seperti ini, sepatutnya kamu tanya kepada Syekh Solah, sebab penghususan dia adalah penghususan Al-Quran. Aku bidang yang aku belajar adalah bidang hadis, walaupun penerangan dia tu sudah cukup bagus. Jadi pada masa tu kita orang terfikir balik lah, macam ulama' ni saling hormat-menghormati. Saya sedih, sebab sedih tengok Malaysia lah kan, macam orang bergaduh pasal agama. Benda yang terpalit di image orang agama ni adalah orang agama sibuk mencari kedudukan, sibuk dengan harta, ghanimah, ya, bergaduh tentang soal kahwin, cerai, bergaduh, lepas tu maki hamun, kutuk orang ni, kutuk orang tu. Jadi macam sampai saya sendiri sebagai seorang ustaz pun, saya dah rasa macam dah lama dah, dalam 5 tahun 6 tahun saya dah allergic dan trauma. I don't want myself to be associated with orang agama, kerana frustrated dengan akhlak. Macam belajar agama ni tak menjadikan kita orang yang baik, sedangkan sangat jauh orang kata daripada apa yang kita pernah ingat 30 tahun dulu masa belajar dengan ulama'-ulama' ni. Akhlak mereka tu, mereka tak ajar kita tak ada subjek akhlak 101. We don't have that kind of subject. There's no specific subject teaching us how to be a good Muslim, kan? How to be a good scholar. If you can consider yourself after finishing your study, you become one, kan? You become a scholar. Tapi bila kita perhatikan kepada cara mereka berkomunikasi, cara mereka bermuamalat, orang ni hormat orang ni hormat orang ni. Masa Syekh Fadhil Hasan Abbas datang ke universiti saya untuk bagi talk, pensyarah tafsir kami dekat universiti, seorang yang memperjuangkan mukjizat nombor, ya, Ijaz Adadi, iaitu satu jenis something yang kontroversi dalam bidang tafsir. Ada huge debate dan ramai ulama yang disagree dengan mukjizat nombor ni.
Jadi masa Syekh Fadhil Hasan Abbas datang bagi talk dekat universiti kami atas jemputan, ada pelajar tanya dia kata, Syekh, bolehkah kami mendapatkan pendapat engkau tentang mukjizat nombor? So sahabat-sahabat boleh imagine, kalaulah Syekh Fadhil Hasan Abbas menyampaikan, dan kita orang semua tahu pendapat beliau, dia menentang mukjizat nombor ni, dan pensyarah tafsir kami memperjuangkannya. Yang kami pun student ni, minta maaf saya cakap lah, kita orang pun kadang-kadang macam mengumpat orang, kenapalah doktor ni suka sangat dengan mukjizat nombor ni, gini semua kan. Jadi bayangkan kalau Syekh Fadhil Hasan Abbas mengkritik, menghentam, mengeluarkan kebenaran tentang mukjizat nombor ni sebenarnya salah dan sebagainya, pastilah jatuh, orang kata, maruah dan reputasi pensyarah kami tu, ya. Tapi Syekh Fadhil Hasan Abbas tak tahulah macam mana, tapi dia tahu yang di universiti kami tu ada orang yang pro kepada mukjizat nombor. Maka Syekh Fadhil Hasan Abbas, saya tak ingat exactly macam mana dia jawab, tapi jawapan kepada soalan ini adalah dengan kamu terus belajar. That was the one and only question yang dia tak beri jawapan. Dia tidak beri pendapat dia. Dia cuma kata jawapan kepada pertanyaan kamu itu ialah dengan kamu belajar. So dia tidak menjatuhkan air muka pensyarah kami yang kontroversi kerana percaya kepada mukjizat nombor. Jadi yalah, hari ni Syekh Ustaz Ismail Khamus meninggal, dan Syekh Fadhil Hasan Abbas pun dah tak ada. Ulama-ulama yang kita belajar akhlak mereka ni dah tua-tua, dan dah ramai yang dah uzur kan. Tapi yang muda-muda ni macam belajar agama tapi tak jadi baik kan, macam tak jadi berakhlak. Sometimes we don't really care how much you know, berapa banyak ilmu yang kamu ada, luas macam mana pun kamu debat sini sana ke apa sebagainya, tapi kalau kamu gagal untuk berakhlak dan mengambil sikap untuk mengakhlakkan masyarakat, then apa kebaikan yang kita nak ambil daripada situasi tersebut kan. Jadi itulah, saya minta maaf lah panjang sangat pula sampai pukul dah pukul berapa ni? 11.30, dah pukul 4.30 kat Malaysia kan. Jadi terima kasih sekali lagi, dan terima kasih kepada Ustaz Qayyum yang telah mencatatkan kelima-lima poin ini. Terima kasih kepada sahabat semua atas perkongsian dan juga kebersamaan di dalam sesi ini. Mudah-mudahan adalah sebersedikit manfaat daripadanya. Kalau siapa yang ada dekat KMSS, buku tu warna merah, tebal, 600 dekat 700 muka surat. Muka surat yang saya baca ni muka surat 507. Tapi kalau ada sesiapa yang perlukan kepada PDF ke contohnya, saya adalah PDF itu untuk rujukan, tapi bukannya untuk komersial lah kan, kerana kita hormat kepada hak cipta dan juga hak sang penulis kan, insya-Allah. Jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi. Selamat berhujung minggu. Stay safe, dan sama-samalah kita saling mendoakan, dan doakan juga untuk kami sekeluarga di sini. Selamat menghidupkan separuh kedua daripada bulan Ramadan yang pastinya penuh cabaran. Ini adalah satu lagi Jumaat yang kita tak solat Jumaat, which is quite upsetting, saddening kan. Tapi kita utamakan apa yang utama, insya-Allah, dan bertemu lagi di dalam kesempatan yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.